Salam dan salam sejahtera kepada semua. Saya bersambung lagi dalam chapter 4 ni. So dalam this video saya terangkan tentang line integrals of scalar field. So benda line integral of scalar field ni boleh refer pada yang ni video ni dekat sebelah ni kan, yang ni. Okay, konolah you on the way nak pergi ke Cameron Highland. So daripada point A sampai ke point B lah. B is the Cameron Highland. So kalau in 3D kita nampak bentuknya beginilah. This yang jalan yang awak ambil. So dan bila kita buat in the straight line, dia akan jadi yang warna purple saja. So yang line integral ni kita nak cari yang warna purple ni lah. Boleh dikatakan kita nak cari dia punya area. Okay, so kalau kita nak guna kaedah manual agak sukar. So this one satu kaedah lah macam mana kita nak kira point daripada point A sampai ke point B. Okay, so ni dia punya formula je. Dalam in plane, formula nak kira line integral ni arc length ni, kita nak arc length ni maksudnya any line yang tak lurus lah. Contohnya whatever macam tu lah, dia tak berapa lurus. So formula dia ada macam ni. So x x dalam t benda x dalam t tu maksudnya equation x tu dalam tu t. So vektor ni banyakkan kita guna y dalam function of t macam tu lah. Okay, dan ada kita darabkan dengan ds. Ds tu apa? Ds tu yang ni lah, dx per dt kuasa 2 tambah dy per dt kuasa 2. Kalau awak tengok ni macam surface area kan dalam chapter 2. Okay, dia lebih kurang macam tu lah, tapi dia formula dia lain sikit lah. Kita darab dengan function x, function of t, y, t ni lah. Okay, kalau in space dah ada 3 lah, x, y, z lebih sikit lah dia punya parameter dia. Okay, kita darab juga dia punya ds pun ada 3 lah. Okay, so dah ada 2 teknik kalau kita refer kat sini. Okay, teknik yang pertama macam ni lah. Okay, so teknik yang pertama ni kena guna try error, cuma tak berapa familiar sangat guna lah. Yang kita akan guna teknik yang kedua. So saya akan terangkan pun dalam teknik yang kedua lah. Okay, initial to final point. So initial maybe yang tadi point A lah, this one point B. So step kedua, the corresponding to vector. Maksudnya kita akan daripada initial ke final ni kita akan tukar kepada bentuk vector. Okay, senang je. Final tolak initial lah. Okay, step 3 kita guna parametric equation. So yang ni kita akan guna parametric equation sama macam chapter 3. Ingat lagi tak macam mana nak buat dia? Kalau tak ingat, refer balik lah video sebelum tu. And last is substitute at the initial point and final point to get the interval of t. Okay, ini satu contoh macam mana kita nak cari dia. So katalah ada satu line 3x tolak y lah, this one dia punya functionnya ds. Okay, line segment tu daripada P ke Q, kita nak gerak daripada P ke Q. So kalau awak nak guna step by step tadi pun boleh, tapi dia punya yang main pentingnya kita kena guna dia punya formula tu lah. Okay, maksudnya okay, kita nak guna nak tulis mana ni formula dia. Okay, AB lah. Ni kita kena cari dia punya intervalnya apa, dan kita kena guna function x t. Kita ubahkan yang ni, awak nampak x kat sini, kita akan tukar kepada bentuk t lah. Kita delete dulu. Okay, dan y pun sorry, y pun adalah function of t. So kita kena ubah dia nanti. Dan ds nya ialah square root tadi lah. Okay, so ada 2 je. So dia punya dalam ni pun ada 2 sajalah. Dx dt kuasa 2. Aku akan tulis macam ni sebab kita nak the whole ni kuasa 2. Kalau lah saya ubah ni macam ni, dx kuasa 2, contohlah saya buat macam ni. Lain ni maksud dia yang tadi tu. So kurungan ni sebenarnya bagi saya lah dia amat memainkan peranan penting supaya apa yang kita buat tu tak tersilap lah. So awak tulis dx, kita nak tulis dt, dan ada lagi satu variable kuasa 2. Okay, dan kita akan integratekan kepada t. So awak kena tukar s kepada t, y kepada t. Okay, so kita nak cari dulu dia punya parametric equation dulu, sebab kita nak tukar x, t, y, t. Okay, kalau nak ikut step tadi boleh, tapi tak apa, saya tunjuklah kita mengapa kita buat macam ni dulu. So kalau x ni kita nak tukar pada parameter x function of t, kita buat guna parametric equation. Maksudnya
Okey, bila T tu equal to 1, ingat tak yang perempuan tu cakap kan? So dia punya, kita akan guna equation X sama dengan, dia punya sini A1 kan, nak tulis A1 tulislah dulu WT kan. Okey, so 1 sama dengan 3 campur W, T nya 1. So 1 tolak 3 sama dengan 2. So W sama dengan negatif 2. So kita akan dapat equationnya sama dengan X 3 tolak 2T. Ok, kalau nak cari parametric equation, so kita dah ubah function X or T ni, kita akan ubah jadi bentuk yang begini. Ok, nanti kita akan masuk ke atas tu lah. Dan kita buat untuk Y pula. Buat tak, saya buat bawah ni. Cuba tak buat. Ok, Y ni buat apa? B lah, B1. Whatever lah nak buat apa-apa, saya akan buat faham lah kan. Ok, 2 5 W apabila T sama dengan 1. ok, 2 tolak 5 3 lah. So W dia sama dengan negatif 3. So akan dapat Y sama dengan negatif 3 T. Kang saya ubah sikit lah, saya ikut yang atas tu. ok, 5 tolak 3T. ok, kita dah ubah yang yang Y ni sama dengan ni. ok, dah ubah satu-satu. ok, dan kita nak cari pula, sebab kita nak cari dx per dt yang ni. So saya boleh buat kat bawah ni, berapakah nilai bila kita bezakan dia. Sorry sikit, dia susah sikit tulis. So kalau dx per dt, awak dah differentiate to t, awak akan dapat negatif 2 lah. ok, dy per dt, kita differentiate dia, kita akan dapat negatif 3. So kita dah dapat yang this one untuk yang ni, ini untuk yang ni. Kita cari satu-satu. Kalau nak ikut step by step boleh, tapi kalau saya tak ingat step by step tu. Kita ikut formula senang. ok, sekarang kita nak cari pula nilai interval dia, itu A dengan B. Macam mana nak buat dia? ok, kita consider lah point yang pertama ni, iaitu point P iaitu 35 ni. ok, so kalau point pada P ni, maksudnya kalau lah saya guna yang persamaan parametrik tu 3 tolak 2T ni, so saya masukkan, dia akan jadi 3 sama dengan 3 tolak 2T. ok, kalau Y 5 tolak 3T ni, so Y ni akan jadi 5 lah. 5 sama dengan 5 tolak 3T. ok, so kat sini awak boleh dapatkan dia. So awak bila sini kosong, kita akan dapat balik lah bila dia kan yang atas ni. So kat sini bila T sama dengan kosong. ok, jadi kita consider untuk yang point yang kedua, iaitu point 1, point 2. ok, ulang balik. So saya tulis terus ni lah. 1 sama dengan, saya masukkan nilai dia 3 tolak 2T. ok, 5 sama dengan 5 pula. Kita ambil yang atas tu pula. ok, sepatutnya 2 lah. 5 tolak 3T. ok, so macam mana kita nak satisfy kedua-dua equation ni bila kita gantikan T ni dengan 1. So dia akan jadi sini 2, ni 1 lah. 3 tolak 2 1, 5 tolak 1, 5 tolak 1 pula, 5 tolak 3, di sini akan jadi 3, akan dapat 2. So ni T sama dengan 1. So interval untuk A dengan B tu ialah kosong, T sama dengan 1, ataupun saya tulis A lah kosong, B lah 1. So saya boleh gantikan nilai kat sini. Saya tuliskan sini ialah 0 1. ok, so awak dah nampak tak? Kita dah dapat dah semua nilainya, dan kita boleh calculate seperti biasa. ok, ataupun saya use soalan. ok, so kita boleh kira balik. Kita dapat tadi
kosong ada 1 3. Untuk X tadi kita dapat apa dia? Kita dapat 3 tolak 2T kan. Ganti masuk dalam tu, tolak dengan Y. Y kita dapat apa? 5 tolak 3T. Okay. Dan DS kita dapat berapa? So DS tadi kita kira tak? DS ialah, sekejap saya kira dulu di sini. Tadi dapat negatif 2 kuasa 2. Okay, tambah dengan kita dapat negatif 3 kuasa 2 tadi kan. So awak tekan kalkulator, 4 campur 9, kita dapat 13 lah sini. Okay, so masuk je 13 kat sini dan kita akan integrate kepada DT. So macam ni awak dah boleh selesaikan lah. Saya tunjuk je kira, tapi kalau nak sampai habis dan kira tu dia akan ambil masa sikit, video ni akan jadi panjang. Kalau saya skip tu, kalau awak tak faham, awak WhatsApp je, nanti saya akan beritahu. So punca 13 ni saya bawa keluar, kita integrate dalam saja. So this one saya boleh refer. Okay, kita boleh simplifykan dia, kita akan dapat negatif 3T lah. Okay, ni saya terus skip ni. Kalau tak, mana-mana tak faham, tanya je. Walaupun soalan tu rasa soalan ni pun aku nak tanya kat doktor, tak apa, tanya je, jangan risau. Okay, so kita akan dapat lah bila integrate nenek-nenek, dapat lah jawapannya lah 2.5 set 13. Okay. Macam dalam slide saya tu, kalau refer saya punya slide dalam learning material tu, okay, dia ikut one by one, step by one. Kita cari dulu dia punya vektor dia, this one cari parametric equation, ni nak cari nilai intervalnya. Okay, dia kita masukkan sama je. Tapi kalau bagi saya refer pada formula dan saya kira. Okay, tak ada kerja aku nak ingat step by step tu. Okay, ni line integral in the plane pula. So line integral in the plane ni, ni dia punya formula lah. Function xy dx, function gxy dy ni. Okay, kita akan guna this formula lah. Okay, so dia pun ada step juga. 4 step, sketch the graph of the curve. Ni untuk kita find the interval. Change all the variable in term of t. So dalam vektor ni, dulu kita guna dalam chapter 2 lah. Dia sebenarnya kita guna dy dx ke, apalagi r dr d theta. So then ni kita akan in term of t, maksudnya dt lah. Okay, and find interval of t or term of t or x or y and calculate the integral. Okay, untuk line integral in plane, satu contoh macam mana kita nak calculate. Kalau ada plane nak kirakan line integralnya. So this evaluate this equation lah. For top half of the circle, sudah bagi C1 ialah circle daripada 0,2 hingga negatif 20. Okay, kalau saya try lukiskan dia, 0,2 tu boleh katakan di sini lah, point dia kan, dan dia bergerak ke negatif 20. So kat situ lah. Okay, so this one lah dia punya circle ni lah, dengan radiusnya ialah square root 4, iaitu R nya ialah 2 lah kat situ. So kalau untuk bentuk circle ni, tak perlulah kita buat parametric equation ni. Kita boleh guna seperti yang sama sebelum ni, iaitu X sama dengan R cos theta lah, kita guna sebelum ni kan. So dia punya nilai R nya ialah 2 lah. Okay, sebelum ni kita guna theta. So untuk chapter 4 ni kita guna T. Okay, T tu sebenarnya masa sebenarnya daripada 0 ke 1 ke macam tu lah. Okay, kalau untuk Y, R cos theta sebelum ni, so R nya ialah 2 cos theta pula, sorry, R sin theta kan. Okay, 2 sin t lah. Okay, dan kita kena cari dia punya dx dt nya. Okay, sebab kita nak masuk dalam formula nanti. So cos differentiate dapat negatif 2 sin t lah. Okay, untuk dy dt nya differentiate sin, kita akan dapat 2 cos 2 cos t lah. Okay, and then dia punya intervalnya pula, okay, daripada
sinilah intervalnya boleh nampak daripada line yang ni. Line ini iaitu pi per 2 lah. Okey, sampai ke line yang ni lah, iaitu pi. So intervalnya antara pi per 2 hingga ke ini nilai t lah, hingga ke pi. Okey, apa yang kita lukis tadi kita boleh nampak lah nilai interval tu dapat. Kalau tak boleh dapat, kita kena guna parametric equation lah. So ini bulatan ni kita boleh guna yang kaedah yang beginilah. Okey, so kita ambil balik equation tadi, iaitu x dx campur dengan y kuasa 2 dy. So dalam equation ni kita akan gantikan, saya nak terus ganti nilai kat sini. So kalau nilai x ni tadi ialah 2 cos t. Sekejap, saya delete dulu ni, kita gantikan balik. Ini untuk nilai x. Dx ialah negatif 2 sin t. Campur dengan kalau y kuasa 2, maksudnya 2 sin t, semua ni akan jadi kuasa 2 lah. Untuk dy ialah 2 cos t. Dan dia punya intervalnya antara pi per 2 hingga pi. dt. Dan yang lepas awak selesaikan lah, boleh buat sendiri. Kalau nak selesaikan dia, 2 darab 2 kita akan dapat negatif 4 lah sini. Cos darab sin, awak boleh refer pada trigonometry punya table. Saya buka dulu yang ni, saya dah cari dulu. So bila kita boleh guna yang atas ni, sin alpha campur beta bahagi 2. So kita akan dapat sin 2t lah, sebab belakang tu t dengan t kan. Divide by 2. 2 ni saya boleh just potong dia. Kita boleh jimat ruang sikit, kita akan dapat sini negatif 2. Biasa trigonometry table ni diberilah dalam test of an exam. Dan kita tambah yang belakang ni, 2 kuasa 2 4 lah, 4. Lepas tu darab dengan 2 ni, 4 darab 2 8. So saya boleh terus pilih nilai 8 di sini. Yang ni ialah sin kuasa 2t, kita darabkan dengan cos t. dt. Kalau untuk sin kuasa 2 darab dengan cos t, tak adalah dalam table trigonometry tu. Sekejap, depan ada dia punya interval lah, duration dia. So kalau tak ada ni, awak kena guna apa-apa kaedah lah, asalkan awak boleh selesaikan. Contoh dalam buku tu dia guna kaedah substitution. Maksudnya dia ganti dulu nilai u sama dengan sin t. Masuk dalam tu. So bila awak differentiate du sama dengan cos t dt lah. So cos t dt tu sama dengan yang ni lah depan ni. So dia boleh jadikan dia ni sin kuasa 2. Kalau saya ambil terus yang ni semua. So kita akan dapat sini u kuasa 2 du lah. So bila awak integrate u kuasa 2, senang lah kan, jadilah u kuasa 3 per 3 kan. Ataupun kita boleh masukkan nilai u tu sama dengan sin t per 3. Sin cos 3, macam tu. So saya delete jap this one. Dia akan jadi kalau cos 2t, bila awak integrate dia akan dapat cos lah. Cos 2t lah, sebenarnya cos 2t per 2, lepas tu 2 tu potong dengan 2, so kita akan buang yang tu lah. So tak apalah, saya buang je yang ni. So dah yang belakang ni akan dapat 8 sin cos 3 tadi tu lah. Maksudnya awak akan dapat 8 per 3 sin cos 3t.
So bila dapat macam ni, bolehlah kita masukkan nilai interval antara pi per 2 hingga pi. So bila ada nilai interval ni, kadang-kadang student tanya, awak masuk je lah nilai dia cos 2 t tu masuk nilai pi per 2. Lepas tu kira itu dengan kalkulator. Pi per 2 apa? 90 darjah. Nak guna 90 darjah boleh, nak guna pi per 2 boleh. Okey, campur dengan 8 per 3. Ni semua saya rasa student dah pandai dah kot. T apa? Pi per 2. Saya pun tak muat dah kat sini. So tak apa, awak boleh selesaikan dan ni tambah bla 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 bla. Yang penting kita dapat jawapan finalnya ialah negatif 2 per 3. Okey, boleh. Kadang nak kata metod awalnya yang atas ni tak susah. Okey, semua student dah dapat buat sampai sini. Biasanya saya tengok student boleh buat, tapi yang bawah-bawah ni lah, bila dia dah alamak nak guna substitution ke, nak guna apa ni, nak guna apa, dia dah confuse kat situ lah. Yang tu memang kena buat banyak latihan lah. Okey, ni dah tunjuk untuk outline, in plane, dan yang ni pula in space. Dia sama je, cuma bila in space ada 3 lah. 1, 2, 3 lah. Okey, so contohnya lah, evaluate this one. Ni dia punya line nya, dia punya equation-nya. We see is the straight line segment daripada satu point ke satu point. So space kita ada x, y and z lah. So untuk yang dia bagi macam ni, awak kena first buat, memang kena buat parameter equation dulu lah. Okey, kena buat parameter equation. Contohlah x, a1 campur wt. So pada masa t sama dengan 1, x nya ialah 4 lah. 4, manakala inilah 1 campur w1. So w nya ialah 3. So awak akan dapat equation untuk x ialah x sama dengan 1 tambah 3t. Okey, dan ulang yang sama kita buat untuk y pula. Y awak akan dapat 3 campur 2t. Okey, 3. Okey, dan last sekali untuk z pula lah. Z awak akan dapat 2 campur dengan 5t. Okey, so bila kita dah dapat ni x, y, z ni, kita dapat, kita pula kena cari untuk dx. Ada dx, dy, dz. So just dx, differentiate kan, kita akan dapat apa? 3 lah kan. Okey, dy kita akan dapat 2 dan lagi 1 dz lah, dapat 5. Okey, so bila dapat ni, kita dah boleh masuk dalam equation tu. Tapi sebelum tu kita kena cari nilai interval untuk t dulu. So nak cari nilai interval untuk t, kita guna yang balik yang ni. Okey, kita boleh try error. Kenapa ni 2 tadi kan? Okey, kita boleh masuk try error. Contohlah kalau saya masuk t sama dengan 0. Okey, t masuk 0, dah akan buang lah ni. Ni habis. So akan dapat balik 132 balik lah. Kan? Okey, ataupun saya tulis sikit lah, jangan confuse pula. Okey, berarti dengan 0, x sama 1 lah. 1 campur 3 nak 0, 0 lah. Ataupun kita 0 1 lagi macam ni lah. Okey, y pula 3 sama dengan 3 campur 2 0. Okey, kali z sama dengan 2 campur 5. Okey, darab 0. So belakang buang, so kita dapat balik. So betul lah. Okey, kita try pula sama dengan t sama dengan 1. Okey, so saya masukkan t sama 1 untuk decimal pula. Maksudnya 4 sama dengan 1 campur 3 darab 1. 4 lah, betul. 5 sama dengan 3 campur 2. Okey, 5 betul. Sekali z lah 7 sama dengan 2 campur 5 dan 1. Okey, 7. So this one betul. Tapi sebenarnya kalau nak tahu kebanyakannya t ni, intervalnya antara 0 hingga 1. Biasanya macam tu lah. Jarang lah nak bagi 0 hingga 2 ke, jarang sebenarnya. Okey, so kita dah dapat tu semua. Kita bolehlah buat dia punya equation-nya tu, itu interval antara 0 hingga 1. So kita masuk balik y apa? Y ialah 3 campur 2t. Itu masuk balik. Okey, aku tak buat dia kat sini. Bawah z apa? 2 campur 5t. Okey, tolak follow je lah dia punya equation dia dah bagi ni.
tolak X. X berapa? 1 campur 3T. ok. Oh, saya terlupa nak masukkan dx kat sini awak kena masukkanlah nilai dx ni kat sini, iaitu nilai dx ni dah 3 maksudnya. Sini saya terlupa nak masukkan 3. ok, lebih senang saya tunjuk kat slide tu lah, sebab ini saya sudah boleh buat ni ok. Ni bila saya dah masukkan ni yang bawah tadi lah. ok, ni ialah y masuk sini lah, y. ok, ni x, ni z. ok, z. Lepas tu ni ialah dx, sebab belakang ni dx, so dx masuk sini lah. ok, dan masuklah tolak x. X berapa? dy berapa? dy ialah 2 dt 3. ok, ni belakang ni ialah untuk y ni 3 tambah 2t, dan belakang ni ialah dt lah, dt. Dan bila awak masuk integrate, klik lah masuk nilai intervalnya, akan dapatlah 71/5. so macam tu je lah ok, so inilah interview untuk ni. So ada 3 soalan. Evaluate ni where she line segment from this one to this one. Kalau macam ni dia bagi point je, kena buat inilah parametric question lah ok, evaluate ni where x is given. Ini dia dah bagi x sama cos t, y sin t. So guna saja, tak perlulah buat parametric question, terus guna yang dia beri ni. ok, dan last sekali evaluate ni where she in line segment. Ni pun sama, kena buat parametric question lah. ok, boleh try buat. Kalau ada masalah boleh tanya. Terima kasih.